Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Untuk turut serta memberi sumbangan di dalam menyebarkan pengetahuan Islam di kalangan masyarakat kita, inilah sebuah buku kecil yang dikemukakan dengan tujuan untuk memberi huraian secara lebih mendalam dan meluas yang didasarkan dalil daripada Quran dan Sunnah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, untuk turut serta memberi sumbangan dalam menyebarkan pengetahuan Islam di kalangan masyarakat. Menyebar tidak di kalangan masyarakat kita. Inilah risalah ni. Inilah risalah ni. Sebuah buku yang kecil. Buku yang kecil mana yang dikemukakan dengan tujuan, yang dikemukakan, yang disebarkan, yang dibukakan kepada masyarakat tu, dikemukakan dengan tujuan untuk memberi huraian. Memberi huraian secara lebih mendalam dan meluas. Huraian mana yang didasarkan dalil daripada Quran dan Sunnah. Atau bina di atas tu. Semoga buku ini dapat memberi manfaat. Dapat memberi manfaat. Iaitu semoga buku ini dapat memberi manfaat. Iaitu jadi sebab bagi dapat manfaat. Itu dia. Semoga buku ini dapat menjadi sebab bagi dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, khusus pelajar-pelajar di sekolah dan pondok. Dan umat Islam umum umat Islam di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, khususnya demoning. Dan umumnya kepada umat-umat Islam, umum di dalam masyarakat, umumnya. Dan diharapkan daripada setiap pembaca memberi teguran, dan diharapkan daripada tiap-tiap pembaca diharap akan memberi teguran. Teguran mana yang ikhlas. Memberi teguran sekiranya terdapat kekurangan. Terdapat kekurangan di dalam buku kecil ini. Mudah-mudahan orang yang baca
buat teguran dengan ikhlas lah, buat teguran dengan ikhlas sekiranya dapat di dalam buku ni kesalahan kekurangan lebih kurang. Biasanya dia lah sekiranya dia ada salah silap sikit sebanyak, biasanya dia. Kerana manusia tak meliputi habis. Orang baca sendiri pun sama je. Bukan kata kena 100% tak. Yang ada tu salah silap lebih kurang tu, tapi dengan hak kita tak sengaja, tak tersedar, haraplah dimaafkan, diampunkan. Itu je. Tapi bila tahu dah silap, jangan kita berpanjanglah di atas silap. Ar-ruju'u ilal haq ataupun ar-ruju'u ilal khair khairun minat tamaddi alal batil. Ini dia. Kata dia, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ismail Khalil. Bin Husain. Yali. Iyo Al-Ustaz. Apa Yali? Husain Yali. Mana tak tahu. Iyo Al-Ustaz ni pengasas Ma'had Al-Khalil Islami Bendang Bujur. Terima kasih atas bimbingan dan tujuan dan tunjuk ajar. Bimbingan atas tafsir tunjuk ajarnya, tunjuk ajar ustaz yang cukup tinggi di dalam menyiapkan, di dalam mensudahkan, wisiatkan buku kecil ini. Habis. Akhir ini saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha. Usaha yang kecil ini, usaha kita ini. Kita yang kecil ni. Memberi berkat di dunia dan di akhirat. Dan ia akan menjadi bekalan. Dan ia usaha yang kecil ni, kita hak kecil ni akan menjadi bekalan kebajikan kepada kedua ibu bapa saya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Gapolah lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ali Muhammad wa sahbihi sahbi Muhammad ajma'ina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Subhana ay usabbihu. Subhana. Subhana ay usabbihu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar Sulaiman bin Ahmad Samudin. Kata dia sejarah ringkas. Sejarah ringkas bagi Tuan Guru Haji Daud bin Haji Abdullah. Itu dia. Sejarah ringkas yakni bermula ini ni menyatakan sejarah ringkas bagi Tuan Guru. Sejarah ringkas yakni sejarah yang ringkas bagi Tuan Guru Al-Haji Haji Daud bin Abdullah bin Haji Abdullah. Kelahiran ini ialah bercaraan kelahiran. Itu dia. Kelahiran jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Tak kena. Ini ialah bercara kelahiran, yakni zahir ke dunia. Walah tu. Ini ialah bercara kelahiran. Gapo kelahiran? Yakni zahir di ke dunia.
Kata dia Tuan Guru Haji Daud bin Haji Abdullah bin Yaqub. Dilahir, yakni akan Haji Daud ni dilahir pada tahun 1347 Hijrah. Bersamaan dengan 1920 Mishi. Di sebuah kampung yang bernama Telimu. Di mana tak tahu ni, kita pun tak biasa pergi juga ni. Beliau adalah anak sulung daripada 4 orang. 4 orang, yakni 4 orang adik-beradik. Daripada 4 orang anak, yakni 4 orang adik-beradik. Beliau Haji Daud ni adalah anak sulung dari 4 orang saudara, 4 adik-beradik. 2 perempuan, iaitu 4 orang saudara tu. 2 perempuan bernama Fatimah dan Raqiyah. Dan seorang laki-laki bernama Ramli. Kena. Elok. 2 perempuan bernama Fatimah dan Raqiyah. Dan seorang laki-laki bernama Ramli. Lepas tu dia sendiri. Siapa dia? Daud. Jadi 4. Nama dah dia. Tu 4 beradik warga dia. Ia anak sulung. Daud. Lepas tu dia pula tak tahulah. Tapi 2, 3 lagi. Siapa dia? Fatimah, Raqiyah dan juga Ramli. Pendeknya, seperti kanak-kanak yang lain, waktu kecil beliau belajar mengaji Quran bersama orang tuanya di kampung. Seperti kanak-kanak yang lain, yakni bukan pendek, pendidikan. Baca pendek. Allah. Pendidikan. Pendidikan seperti kanak-kanak yang lain, yakni pendidikan dan asuhan beliau. Tadi gitu. Seperti, yakni pendidikan dan asuhan beliau adalah seperti kanak-kanak yang lain. Serupa dengan budak amat-amat tu je. Asuhan didikan dia. Itu dia. Belajar mengaji Quran bersama orang tuanya, orang tua beliau. Quran ni weh. Beliau belajar mengaji Quran bersama orang tuanya, orang tua beliau di kampung. Kata belajar tu bila? Waktu kecil. Takluk pada kata belajar alik belakang itu. Belajar mengaji Quran waktu kecil. Beliau belajar mengaji Quran waktu kecil bersama orang tuanya, orang tua beliau tu di kampung. Setelah umur beliau meningkat remaja, wairun, anak remaja dah. Baca remaja tu jadi wairun. Orang tua menghantar beliau belajar di Pondok Melayu Bangkok. Melayu Krungtip. Dengan Tuan Guru Haji Yusuf bin Haji Usman bin Haji Abdul Rahman. Yang berasal dari kampung Bendang Besar. Yang berasal daripada kampung Bendang Besar. Bendang Besar. Itu dia. Wakah 2. Pujuk Fatani. Atas lagi ngaji situ. Pondok Melayu Bangkok. Di Tok Guru ni. Tok Guru Yusuf tu. Ya, Tok Guru Yusuf ni. Orang Bendang Besar Wakah 2. Kawasan tu juga. Tok Guru saja. Lepas tu. Ke Makkatul Mukarramah. Itu dia. Ke Makkatul Mukarramah.
sejarahnya pergi dan berpindah ke Makkahul Mukarramah. Itu. Ke Makkahul Mukarramah, yakni sejarahnya pergi dan berpindah ke Makkahul Mukarramah. Tuan Guru Haji Daud berangkat ke Makkahul Mukarramah pada tahun 1380. Umur berapa dia pergi? Dia beranak 1347. Dia pergi Mekah 1380. 8 dengan 3, 8 dengan 4, 47 umur dia. Dia pergi Mekah umur 47. Yalah 47. Dia pergi Mekah. Hijrah. Untuk dapat belajar di Masjid Haram. Untuk dapat belajar di Masjidil Haram. Belajar dengan beberapa orang ulama. Orang ulama besar Nur Santaro. Asia Tawan Ok, Siang Tai. Nur Santaro. Tu belajar di Masjid Haram. Belajar dengan beberapa orang alim, beberapa orang ulama besar Nur Santaro, beberapa besar ulama besar Asia Tawan Ok, Siang Tai. Itu dia, hodok Mekah. Asia Tawan Ok. Nur Santaro. Beberapa orang ulama yang mengajar di Masjid Haram. Itu dia. Termasuk Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Itu dia. Termasuk yakni di dalam kata beberapa orang ulama tu. Termasuk pihak katik, termasuk oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Al-Indonesi, orang Indonesia. Tu kitab Nawar tu. Dan Tuan Guru Syekh Al-Mustafa Adi Kili Al-Indonesi juga. Dan Tuan Guru pada Benang Dayo Al-Fatani tu Bakurah. Dan Tuan Guru Husin Surat. Biasanya surat. Babasnya surat. Ulama-ulama tersebut itu sudah menjadi makruf bagi siapa saja yang pergi ke Mekah untuk belajar. Itu dia. Tok guru yang tersebut tu jadi termakruf lah. Jadi terkenal lah. Kata kena, orang-orang ngaji Mekah kena jumpa dengan dia ni. Itu dia. Ulama-ulama tersebut itu, ni. Abdul Qadir Mandili ke apa semua tu. Tersebut tu sudah menjadi makruf, telah jadi maklum, telah jadi tahu belaka dah bagi siapa saja yang pergi ke Mekah untuk belajar. Dan nak pergi ngaji dengan dia ni di Mekah. Nama-nama ulama yang tersebut bukan saja dikenal di Nur Santaro saja dak. Bahkan dikenal juga di pelosok-pelosok negara-negara Islam Timur Tengah. Kok negeri-negeri kok Timur Tengah Tawan Auckland tu pakat tahu lakor. Tiap-tiap bucu negeri kok mana kok Timur Tengah Tawan Auckland tu pakat tahu lakor dah. Ngaji dengan demo ni. Pok debel saja ni. Sedap kali dah. Abu Cari tu, dia ngaji dengan Hasan Masad sendiri. Baik Kuniyah ngaji dengan Musannaf sendiri. Ya dah. Abu Cari. Kata dia Tuan Guru Haji Daud, selain dari beliau belajar dan berguru dengan ulama-ulama tersebut dah, beliau juga belajar di Madrasah Sulatiyah Al-Indonesia. Itu dia di Mekah. Sulatiyah. Bersama dengan Syekh Tok Jalil. Tok Ku Jalil.
berarti beliau bukan saja kenal pelajar-pelajar Fatani saja, tapi juga mempunyai kawan-kawan yang belajar di Madrasah Sulatiyah Al-Indonesiyah tu. Bila seorang berada di dalam lingkungan dan alam sekitar, alam. Bila seorang berada di dalam lingkungan dan alam sekitar sing weklam yang baik. Bila seorang tu duduk di alam sekitar, duduk dalam sing weklam yang baik, tu dia. Tentu sahaja pengaruh jiwa, pengaruh hati dan tindak tunduk pun ada hubungan yang baik pula. Tu lagu tu. Ya tak lagi dah. Bila seorang ada dalam lingkungan dan juga alam sekitar yang baik, tentu sahaja pengaruh jiwa hati kita dan tindak tunduk pun ada hubungan yang baik pula. Ada hubungan yang baik pula. Ni kita kena pisah buat sing wek long jadi molek. Kok kita kalau buat sing wek long kok daun bayi. Pakak jadi gitu bayi. Sing wek long bojang bayi. Sing wek long pakai tali tangan bayi. Jadi gitu. Tu dia panggil alam sekitar. Alam sekitar tak bangun. Alam sekitar tak ngapa, tak mau ngapa. Tu dia punah buat kita. Tu dia. Payah mesti cek malu. Nak malu kau dah. Payah mesti cek malu ni. Kalau malu tak pergi gerak tak bangun. Godeh cecu, gedung, tak bangun. Kalau malu dia pergi cen bunyi lipa tu cen dah. Bangun dah. Payah mesti cek malu ni kau. Allah. Saya dak celah ke malu tu. Nu uceng tu hai nu. Tu hai dak panggil nu. Apa pergi? Hei, mari berutunglah. Mari jayalah. Hayya 'alas salah, mari semayalah. Hayya 'alal falah, mari cari bertuah ni, mari. Tu saya dak ada lah buku malu, buku pok tu. Kita tahu jiwa masing-masing. Ni. Nak ada sekitar hak molek, tentu saja pengaruh hati, pengaruh jiwa kita, pengaruh hati kita tu ada hubungan baik. Nak cari hak tu. Kita nak tu baik. Nak tu baik daripada alas sekitar hak molek-molek, hak duk teratur. Nak tu baik duk luar, kelik duk rumah dak kok sei. Alas sekitar punah. Tu lagi tu. Alas sekitar punah, orang panggil rumah ni. Ada belaka, waktu kuning. Kadau. Apa nak buat lah mana. Pergi kita muncul. Mana pergi Mosaing. Yalah dak Bukhari dah. Pergi Mosaing. Tak ada pergi buat apa. Dia dak kelepon. Asal kena biar kat tu. Ia punah ni. Anak ni. Yang menyebabkan Tuan Guru. Bila alas kita tu baik gak. Yang menyebabkan Tuan Guru. Lebih pengabdikan. Pengabdikan. Macam mana tak? Pengabdian. Itu dia. Pengabdian. Apa pengabdian? Yakni lebih membawa diri kepada Allah dengan beribadat. Tu pengabdian. Pengabdian yakni lebih membawa diri kepada Allah dengan ibadat. Tu. Bila alas kita molek, kau sangat bawa diri dia kepada ibadat kepada Allah. Kau bawa. Itulah tu. Tu sing wek lam ting. Habis tu kita duk berat, tak mahu wikda rokok daun, buku tu nak buat alas kita sunyi daripada rokok-rokok. Tu dia. Bila sunyi dah daripada rokok-rokok, hak lain perhingga sikitlah lah. Jangan mula-mula tu. Tu dia. Dan harap di dalam mengangkatkan darajat hidup tu. Dan harapan dalam mengangkatkan darajat hidup.
Bila ibadat duk kuat, dan timbullah harapan dalam mengangkatkan darajat hidup. Kita nak mengangkatkan darajat hidup kita, ia bukan angkat darajat dengan penama, tak, dengan ilmu. Nak angkat darajat hidup kita, angkat darajat hidup dengan ilmu. Bukan darajat dengan terosak, bukan angkat darajat dengan kain. Tengok jak, orang nak makin sampai buku 1, buku 2 tu jak. Kena jak. Itu dia dekat tinggi kena, martabat dia. Tamnai dia dekat tinggi kena. Tak ada kau tinggi apa kali. Kau change dia. Kau lama kau bucak, kau lama kau bucak. Lama-lama jadi beragai. Itu. Tak memikir lagi buat kita. Orang duk wis tahun ni tak memikir lagi. Tak tahulah nak jadi kena. Baik di dalam medan sosial. Medan sosial. Medan ni, medan maju ni, medan apa? IT ni, sosial. Maupun di dalam medan ilmuwan cukup. Kita nak mengangkat darajat dalam hidup kita, baik di dalam medan sosial, maupun di dalam medan ilmuwan, nak berhenti. Inilah kenyataan yang dapat dilihat di dalam masyarakat bangsanya, bangsa bagi beliau tu. Hingga sampai sekarang. Tak apa sekarang boleh tengok. Ni. Nak jadi gini kita. Tak tahu kata nak buat gapo. Dah ngaji pun ngaji gitu pada orang tua suruh mari. Kalau tu tak suruh mari nak kelik duduk rumah. Tu. Mari dengar tak ada erah. Tak ada. Mari pula kau duduk lila, ngok-ngek. Tak ada kata nak sipai, nak kata segera okey. Nak kata tererun sikit ke dalam pengajian kita. Tak, ngongek. Kena orang duk heret semua. Habis fak kita tak boleh ngaji kok mahalai kok mana hembat demo lama. Kalau duk alah ni. Jangan tak ada nak langsung. Mungkin nak boleh ngaji tak boleh masuk mula lagi dah. Dah situ. Tu. Kalau kita tengok tak, kena kat tererun, kita kena berasa nak. Asa bimbang, gitu, gini. Tu. Sebagai penerus dan penyambungan, ini menyatakan sejarahnya sebagai penerus dan penyambungan. Tuan Guru Haji Yusuf bin Haji Usman merupakan pengasas pondok Melayu Bangkok. Dan sebelum beliau berangkat ke Makkatil Mukarramah, beliau berpesan kepada Tuan Guru Haji Ismail bin Haji Abdul Latif sebagai penggantian beliau buat sementara. Ganti setahun nak pergi Mekah. Dan pada hari Rabu tanggal 12 Zulhijjah 1384 Hijrah, Tuan Guru Haji Yusuf bin Haji Usman telah kembali ke rahmatillah hati. Dan jenazahnya dikebumikan di perkuburan Ma'lo. Duk mati Mekah dia. Makkatul Mukarramah dalam usia 70 tahun. Kemudian Tuan Guru Haji Daud menantunya kembali daripada Makkatul Mukarramah. Dan beliaulah sebagai penyambung dan penerus cita-cita Pondok Melayu Bangkok. Beliau lantik menjadi mudir am Madrasah Asasuddin Witya pada tahun 1385. Itu dia. Pemimpinan yang mengagumkan. Tuan Guru Haji Daud dikenalkan di antara masyarakat sebagai orang yang sangat menghargai masa. Seorang yang terkenal kata dia ni amat sangat nak menghargaikan masa. Tak ada waktu tak karit dak dengan masa. Itu dia. Dan berdisiplin. Tak ada teratur dalam hidup. Beliau sangat menitik, ambil berat. Beliau sangat menitik
Ia ni ambil berat bertekan soal pentadbiran. Ia sangat ambil berat berkaitan dengan pentadbiran mereka. Masyarakat sekitar, pondok sangat mengetahui, masyarakat sekitar dikeliling lalu pondok tu. Masyarakat sekitar pondok, ahli sekitar pondok tu sangat mengetahui mengenai kepribadian tuan guru. Suan tua dia tu dia pakat tahu belaka baik mana. Pak A dia tu. Kalau diundang untuk kenduri, kalau jepuk orang pergi kenduri, mengikut waktu janji, tu dia. Kalau diundang untuk kenduri, mengikut waktu janji. Solat jenazah, mengikut masa tertentu. Kalau masa itu tidak dilaksanakan, beliau minta izin pulang dulu untuk mengurus di pondoknya tu. Oh ya juga atau pian mana? Pian tu. Ayat-ayat pun masa tu. Kalau dak amat lalu tu lepas masa. Ni apa itu lalunya. Hasil karya karangan. Karya ni karangan. Hasil karya Tuan Guru Haji Daud tidak ada karya, tidak ada karangan yang menunjul, tetapi beliau sempat menulis sebuah risalah yang bernama Risalatut Tauhid, Fiqh dan Wirid selepas maya. Kita ni. Dan yang kedua sebagai mentasahkan kita I'anatul Mutafakkirin fi Ma'rifatil Warisina, karangan Al-Hakir Al-Fani Haji Ismail Mamuk. Terbuluh lah ni. Kitab Faraid. Alik Nesta. Meninggal dunia Tuan Guru Haji Daud atau dikenalkan dengan Babak Pondok Melayu Bakak ni telah meninggal dunia di dalam usia 72 tahun. Pada pagi Ahad tanggal 13 Tanwakum 2541. 2541 kita duk umur 2. Kalau cerai. Lama dah deh. Itu dia. Mau apa? Mau 5, mau 4. Bersamaan dengan 24 Syaban 1419 Hijrah. Masa hidupnya yang penuh dengan percubaan tu. Itulah lagu tu deh. Bagi percubaan dengan gelombang-gelombang kecil, yakni kesusahan yang kecil dan besar. Ada belaka cubaan yang kecil-kecil dan besar-besar yang dialami, yang dirasai, yang dimengenai. Itu yang dialami. Ingat, kalau dia biasa dengar kata alami, itulah ni. Makna dia alami, kita dah alami. Gapo dialamikan, dirasai, dimengenai, dapat terubus dengan suasana yang sangat mengagumkan. Beliau berkhidmat kepada masyarakat bangsanya selama lebih daripada 35 tahun. Mulai dari tahun 2507 sampai ke 2541. Akhirnya dia buza. Upaya gigit dan jariah payah yang dilalui beliau semoga menjadi amal jariah. Susah payah, upaya gigit, payah, jariah payah. Itu yang dilalui beliau semoga menjadi amal jariah dan balasan dengan setimpalnya. Semoga roh beliau ditempatkan di tempat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin.
Kata dia, habis dah lah, baru boleh masuk ke cerita kita. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u hadzal kitabah. Ada ayat banyak dah. Muqaddimatul muallifi. Muqaddimah bagi muallif. Kata dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi, bermula puji-pujian itu, puji yang pak. Tertentulah ia puji itu lillahi, bagi Allah. Mustahiqqun lillahi. Itu dia. Ataupun milkun lillahi, milik bagi Allah Ta'ala. Allah mana sifat Rabbil alamina, ay murabbil alamina, au malikil alamina, au sahibil alamina. Lagi, awak lagu mana pun. Sebab lafaz Rabbi itu ada 15 makna. Rabbi dengan makna murabbil alamina, yang membelai sekalian. Alamin hal lepas dah kena kepada siapa dia? Ail uqala'i minal jinni wal insi wal malaikati. Wa amma ghairuhum min babil aula. Ialah dah. Kita lupa tu, tak jangan lupa tu. Wa sallallahu, mudah-mudahan selawatlah oleh Allah Ta'ala ala Muhammadin, di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, atas pada kata ala Muhammadin, dan atas keluarganya, keluarga Nabi kita. Wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi kita ajma'ina. Pelajaran Tauhid. 1. Arti Islam. Arti Islam. Yakni pada istilah. Arti Islam, yakni pada istilah. Apa dia tu? Ke satu, tak depan mula-mula. Bukan deh. Aku satu tu bukan tu. Yang pertama, arti Islam. Gitu. Aku satu hok enam. Aku satu hok likung dua. Hok tu aku satu likung so hai. Apa dah ada? Aku satu likung dua hok atas tu. Ajma'ina. Aku satu hok tu. Muqaddimah ini ditulis oleh muhakkik sendiri. Dan dipetik daripada muqaddimah, daripada kitab Musnad Imam Syafi'i. Muka 3. Tu. Arti Islam, yakni pada istilah lah. Ialah mengikut dan menerima pada perkataan dan perbuatan. Arti Islam, yakni pada istilah. Ialah khabar, ialah mengikut dan menerima. Mengikut menerima pada perkataan dan pada perbuatan. Mengikut menerima oleh seseorang. Itu dia, dari situ. Mengikut dan menerima, mengikut menerima takluk pada perkataan dan pada perbuatan. Mengikut oleh dia, oleh seseorang. Walau secara zahir. Yakni walau adalah mengikut dan menerima itu, walau adalah mengikut dan menerima itu secara zahir. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia. Walau secara zahir. Buat sikit hai.
Tak pada kata walau zahir. Itu dia. Qala syaikhuna hafizahullahu ta'ala. Qala syaikhuna hafizahullahu ta'ala. La'alla zahir dengan secara zahir. Dengan secara zahir. Tidak nak kelimah walau. Itu dia. Tidak nak kelimah walau. Intah. Atau setengah. Dia kata gitu. Kalau hak pakai ini, walau secara zahir, yakni walau adalah mengikut dan menerima itu dengan secara zahir. Gitu. Tapi Syekhuna dia kata kena az-zahirnya dengan secara, dengan tidak nak kelimah walau. Bermakna kata mengikut dan menerima pada perkataan dan perbuatan, mengikut menerima oleh seseorang, mengikut menerima dengan secara zahir. Kau tu besar nama dah. Tu gitu. Mengikut menerima maf'ul dia. Seorang jadi fa'il, maf'ul dia. Mengikut dan menerima akan barang yang didatangkan, akan barang yang dibawa datang mari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu barang yang didatangkan, barang yang disampaikan, barang yang dibawa marikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo barang? Buat sikit barang-barang. Dikehendaki dengan barang tu gapo? Yakni daripada segala pekerjaan agama. Yakni daripada segala pekerjaan agama yang diketahui dengan darurah. Umpama sembahyang puasa. Umpama sembahyang puasa dan sebagainya. Itu panggil perkara yang diketahui dengan darurah. Apa nama barang? Yakni daripada segala pekerjaan agama yang diketahui dengan darurah. Umpama sembahyang dan puasa dan sebagainya. Bish kata. Itu yang pertama. Kedua, rukun Islam. Itu ada 5 perkara. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha